Allah Ta'ala nak sabitkan keberkatan hanya pada dia. Sebab lafaz berkat ini lafaz luar biasa. Apabila seseorang itu sebut kata berkat, mesti dia ada hubungan dengan Tuhan. Oleh kerana itu kita kena cermat dalam lafaz guna berkat ni. Berkat ni bahasa agama, tidak ada dalam bahasa kafir. Allah ajar berkat dalam Quran dia, atau Nabi SAW sebut. Oleh kerana itu di mana ayat Quran tentang berkat, semua disuruh oleh Allah, ataupun Allah tak beritahu pada sesuatu makhluk itu berkat. Jadi Allah Zat yang Maha Esa, dialah yang akan memberi keberkatan. Dan apa saja yang Allah sebut berkat, maka itu memang berkat. Tapi kalau tidak daripada wahyu Allah, tidak daripada janji Allah, maka kita tidak boleh memberkati sesiapa partai diri kita yang kata berkat. Sebab ini sifat ketuhanan, perkara ketuhanan. Sebab kita akan baca Tabarakalladzi 2 kali, Tabarakalladzi Furqan, Tabarakalladzi Mulk, semua nak beritahu tauhid dalam berkat. Jadi berkat ni akidahnya hanya Allah saja yang boleh memberi keberkatan. Bukan orang tu ada berkat, orang ini ada berkat. Ini perkara orang menyebabkan keliru dalam perkara berkat. Oleh kerana itu kita bila belajar berkat ni, kita kena faham tauhid fil barakah. Sebab berkat ni sifat ketuhanan, bukan manusia boleh milik. Allah akan bagi berkat. Di mana saja wahyu sebut kata ada berkat, situ ada berkat. Tanah hari ada berkat, Nabi ada berkat. Air hujan memberi keberkatan. Dengan maksud berkat situ ialah satu jenis air yang banyak kala boleh berlaku. Tapi apabila tidak daripada sumber wahyu, kita tidak boleh pandang-pandang dengan lidah kita kata ini pun berkat. Kita akan sabit perkara yang daripada Allah. Jadi nak mengelak kepada kesilapan guna perkataan itu, kita kena tambah perkataan akan lebih ingat. Berkat amal. Sebab amal yang dibuat itu ada keberkatan. Amal apabila dia amal syariat, semaya ke, zikir ke, baca Quran ke, dalam amal yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala itu, dalam amal itu ada keberkatan. Sebab ini sabit daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu dalam gunakan lafaz berkat, takut boleh beza di antara zat dengan amal. Itu gua ada berkat. Wahyu mana ayat? Jadi dua amal, atau amalan dia ada keberkatan, tapi zat dia tidak ada keberkatan. Tubuh badan dia tidak ada keberkatan. Jadi kena tapis sikit. Jangan kita duduk gada celupa, sebab dia isu akidah ni. Perkara yang Allah Ta'ala kata dia maha berkat. Mana lagi orang kata ada berkat selain pada aku? Bapa pun kata ada berkat, siapa suruh? Jadi kena akhirat seksa. Sebab kita tidak ada alasan lain, tak ada. Sebab Allah Ta'ala kata dia maha berkat. Jadi apabila maha ni hak dia, bukan hak kita. Oleh kerana itu kita kena tapis. Nah, kita makan dengan dia. Nah, berkat bersahabat, berkat amalan itu boleh makan. Tapi zat tubuh dia tak ada. Allah boleh bagi berkat bersahabat, tapi kita tak tahulah. Kita makan, Allah bagi keberkatan. Sebab tu kita minta dengan Allah berkat. Allahumma barik lana, ya Allah bagilah berkat pada kami. Fima razaqtana, pada rezeki yang kau bagi pada kami. Sebab berkat kita ada pada makan ni, hak engkau bagi baru jadi berkat. Kalau tidak orang lain pun makan juga, orang tidak Islam pun makan. Tapi berkat daripada Allah, maka barik lana, berilah berkat kepada kami. Sebab berkat daripada kamu saja boleh bagi. Jadi kena jaga sikit. Walaupun kau ni nampak kecil, tapi kadang-kadang jadi besar. Jadi besar. Jadi apa-apa saja bentuk amalan, dalam amalan syariat ada keberkatan. Dalam amalan syariat ada keberkatan. Jadi maksud surah ni nak beritahu berkat hanya milik Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkat nama Allah yang punya sifat jalaliyah dan ikram, jamaliyah. Itu maksud surah ni. Oleh kerana Allah itu maha berkat, maka Allah Ta'ala buktikan. Dan orang boleh terima berkat ni hanya Allah, masuk syurga. Orang yang mensyirikkan Allah dalam berkat ini masuk neraka. Surah ni nak ajar kita. Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman, Allah yang bersifat rahmat, yang maha murah.
'Allama al-Quran, di antara nikmat yang Allah bagi pada kita sekali hamba ni, segala-gala nikmat tidak ada lebih besar pada Al-Quran. Kerana Al-Quran lah nikmat paling besar sekali. Nikmat yang boleh menyelamatkan manusia sampai bila-bila daripada azab. Nikmat-nikmat lain, nikmat yang kedua. Begitu juga khalaqal insan, nikmat kedua, dialah yang menciptakan manusia. Wa 'allamahul bayan, dan ajar manusia pandai bercakap. Boleh menjelaskan dengan lidah dia sehingga manusia lain faham. Pandai berbicara. Nah, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, di antara kudrat Allah Ta'ala ialah matahari dan juga bulan bihusban, yang bergerak menurut ketetapan. Tak boleh lintah matahari dengan bulan di masing-masing jalan taufik masing-masing. Tak jalan sendiri, tapi dalam ketetapan Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Hatu bahagian atas, bahagian bawah. Wan najmu, pokok-pokok yang menjala, yang berpara. Wasyajaru, dan pokok-pokok yang berbatang. Yasjudan, semua sujud dan taat pada kehendak takwini Allah. Mana semua makhluk-makhluk yang dicipta daripada bawah ni pun ikut kehendak Allah Ta'ala juga. Seperti kerana bulan bintang bergerak atas dasar kudrat Allah, irada Allah, begitu ke bawah ni pun di atas kudrat Allah. Oleh kata Allah yang memiliki keberkatan. Was-samaa'a rafa'aha, langit yang tinggi saja kami tinggikan. Allah Ta'ala kata dialah yang telah tinggikan. Wa wada'al mizan, dan Allah adakan mizan. Mizan ni ada 3 tafsiran. Satu bermakna keadilan, satu bermakna neraca untuk mengadili, satu bermakna akal fikiran. Jadi wa wada'al mizan, Allah Ta'ala yang menetapkan mizan. Allah tatghaw fil mizan, janganlah kamu melampaui dalam menggunakan mizan. Melampaui dalam menggunakan mizan. Kalau kita terjemah alat pun tak apa juga. Allah menetapkan alat untuk menimbang sesuatu supaya adil. Jadi pertama sekali dalam kecurangan timbangan ni, pertama sekali nimbang tinggi bunuh tu. Tu letak tu rusak dah racing mata dia. Itu jaga. Kena pastikan alat menimbang ni pun tepat. Yang kedua, la tatrau sini, jangan kamu dalam menimbang tu kamu lebih dan kurang dengan gerak geri kamu. Dan ketiga, jangan menambah atau mengurangkan dalam timbangan. Benar sini. Hak yang kedua ni, gerak geri kamu jangan melebihkan, jangan mengurangkan dalam gerak geri kamu semasa menimbang. Dan yang ketiga, jangan kamu menambah dan mengurangkan dalam timbangan. Jika terjemah alat lah. Satu terjemah lagi, mizan dengan mana akal. Allah Ta'ala ada kepada manusia tu akal fikiran yang boleh membezakan hak dengan batil, kebenaran dan kesesatan, baik dan buruk. Allah tatghaw fil mizan, janganlah kamu melampaui dalam menggunakan akal, tidak menempati sebenar. Sebab akal yang waras akan menuruti wahyu. Akal yang tidak waras tidak akan menuruti wahyu. Akal yang waras adalah akal yang tidak melampaui batasan wahyu. Oleh kerana itu, wa aqimul wazna bil qist, kamu hendaklah sentiasa tegakkan akal fikiran kamu dengan adil, dengan neraca yang adil, itu neraca wahyu. Ma'uzila wala tuhsirul mizan, sekali-kali jangan kamu kurangkan dalam akal kamu semasa membuat timbangan. Ini 3 terjemahan. Wal arda wada'aha lil anam, begitu juga bumi kami hamparkan untuk makhluk, semua makhluk. Fiha, pada bumi itu, fakihatu, ada buah-buahan. Lebih-lebih lagi nakhlu, pohon zatul akmam, yang mempunyai banyak kelompok dan banyak. Wal habbudul asfi, dan bijian masih lagi berkulit untuk binatang makan. Wal raihan, dan juga bunga yang ada wangian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mana satukah di antara nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Khalaqal insana min salsalin, Allah telah ciptakan jenis manusia asalnya daripada salsal, tanah yang sangat keras. Salsal dan hadis, jenis tanah keras, apabila kita jetik dia bunyi, dia keluar suara bunyi, itu salsal. Kalau tanah lembek, selut lembek itu tak bunyi, tapi kalau dah dia keras dia bunyi, maka dia panggil salsal.
Allah Ta'ala kata dia telah mencipta jadi manusia. Dia asasilah Nabi Adam ni daripada salsa, daripada tanah yang sangat keras. Kal-fakhar, seperti bana tembikar yang dibakar. Seluk apabila dibakar tu keras seperti itu. Barulah jadi manusia setelah ditiupkan roh. Mana manusia gitu jasa dia. Takut seluk jasa dia. Nah, begitu juga wa khalaqal jan. Allah juga yang telah menciptakan jenis jin min marijin, daripada pucuk dan bunga api. Min nari, pucuk dan bunga api. Jadi kejadian masing-masing pahallah. Semua sekali ni Allah Ta'ala ciptakan. Daripada jenis api, daripada jenis tanah belaka. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah di antara nikmat Tuhan kamu berdua wahai jin dan manusia yang kamu boleh dustakan? Dialah Allah Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Dia Allah pencipta pemelihara bumi segenap arah, timur dan barat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah di antara nikmat kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Marajal bahrain, dialah yang membiarkan dua lautan yang masing sebelah, yang tawas sebelah, yaltaqiyan, bertemu secara zahir, tapi bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada batasan. Temu masing dengan tawas, tapi daripada awal atas laut sampai ke dasar laut tidak pergi mari. La yabghiyan, tidak menembusi di antara air masing dengan air tawas. Sentuh saja dua tu. Beratus-ratus kilometer kadang-kadang laut masih dengan tawas. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah di antara nikmat-nikmat kamu berdua, Tuhan kamu berdua jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Apabila jumpa saja laut yang bertemu di antara tawas dengan masih ini, bawah dia tu, dasar dia tu, yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Akan kamu jumpai keluar daripadanya lu'lu, mutiara, dan juga batu marjan. Tapi bahagian masih, bahagian masih itu ada. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua wahai jin dan manusia yang kamu boleh dustakan? Walahul jawarul munsya' walahu jawaril munsya'. Milik Allah lah kuasa untuk menggerakkan kapal-kapal al-munsya', yang memiliki layar dia yang tinggi-tinggi, yang menyebabkan dia boleh bergerak dengan laju fil bahri, di lautan sana. Tak ubah seperti mana gunung Ghana di daratan apabila ditengok daripada jarak yang jauh. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah di antara nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Mana ada selain daripada Allah Ta'ala ni buat gini? Maka jika tidak ada, berkat hanya daripada dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa